Okey. Dalam Dia agak RM5 Dia dah murah sangat RM5. Ini ya. Banyak situ tadi. Tengoklah papi. Nanti saya panggil. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekali lagi bersiaran bersama dengan saya Ustazah Asma binti Harun. Sebentar tadi kita dah pergi ke sebuah rumah Puan Rokiah. Sekarang kita sedang berada di rumah anak beliau. Subhanallah, ibu dan anak kedua-duanya ditimpa musibah yang sama. Tetapi anaknya menghadapi musibah banjir ini berganda lagi. Masya Allah, hampir 90% rumah dengan isi apa semua boleh dikatakan totally lost, hampir semuanya. Jadi insya-Allah nanti kita akan temu ramah. Jika siapa yang ada ikut saya tadi, siapa yang ada mengikuti kami tadi, saya dengan Puan Rokiah, mungkin ada yang dengar cerita berkenaan bagaimana anak dia bertahan lebih kurang dalam 4 jam dalam air banjir. Maksudnya hanya mampu yang bertahan bahagian kepala sahaja. Subhanallah. Okey, sebelum kita berjumpa dengan individu ataupun wanita yang kuat, bagi saya kuatlah bertahan dalam tempoh 4 jam untuk menunggu diselamatkan. Kawasan ni kalau kita boleh pusing, kita tengok ini antara kawasan yang terjejas teruk. Subhanallah, ni terjejas teruk sebab dia seberang sana je, itu jalan, sebelah sana adalah sungai besar. Jadi sungai besar itulah yang naik. Jadi sebab itu kawasan ni antara tempat yang sangat terjejas teruk. Kalau kita boleh tengok gambar barang-barang, subhanallah, kita boleh tengok. Okey. Kemudian semualah. Okey, kalau kita tengok peti ais rumahnya pun tenggelam. Dan insya-Allah sekarang nanti kita nak masuk tengok sikit sebelum kita jumpa tuan ni, kita bagi gambaran sedikit. janji ada air je. Sebab ada angin kan. Bagaimana keadaan rumah? Subhanallah, Allahu akbar. Kita boleh tengok bagaimana keadaan rumah. Sebab air tu naik sampai peringkat ni, sampai tahap ni, maksudnya boleh tenggelam. Okey, kita boleh tengok ini sebab dia naik dengan lumpur kan. Ini yang membantu ni, kawan-kawan yang bantu sama untuk kemas, kawan-kawan suami. Memang habis ni masuk. Dan air tu sampai tahap tenggelamlah peti ais. Peti ais tenggelam, kereta tenggelam. Okey, kita akan bercakap dengan tuan rumah, dengan mangsa banjir yang menghadapinya. Kita cakap dekat luar supaya terang. Okey, jom. Okey. Boleh pegang, lepas tu cakap dekat dengan mulut. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Nama siapa dia? Ida. Ida. Okey. Tak tengok dah tu, main buang je. Apa? Memang saya dah pilih tadi. Masya-Allah, Allahu akbar. Sebab pun memang dah tak boleh guna kan. Memang tak boleh guna. Okey, jadi Ustazah panggil Ida ya. Okey. Ida, boleh Ida ceritakan apa yang berlaku? Maksudnya start daripada awal, macam mana Ida boleh duduk sorang-sorang dalam rumah. Lepas tu ketika banjir tu apa yang berlaku? Okey, masa tu saya baru balik daripada kerja. Lepas tu pukul berapa? dalam pukul 10 lebih macam tu lah malam kan. Lepas tu saya macam ada bau benda lah. Masa tu dah mandi apa semua, dah baring-baring macam tu lah. Lepas tu saya macam ada bau benda. Tapi saya rasa macam tak ada apa. Lepas tu makin lama makin kuat bau dia. Lepas tu saya keluar saya nak tengok, takut elektrik Masa tu hujan lah. memang hujan. Lepas tu saya keluar, saya takut elektrik ni ke apa ke kan. Lepas tu bila saya turun daripada katil, air tu memang dah pada betis. Masa tu memang Ida seorang dekat rumah? Seorang dekat rumah. Suami dengan anak? Memang dia keluar lah masa tu. Dia keluar.
Jadi kebetulan suami dengan anak tidak ada di rumah. Betul. Okey, jadi memang air dah naik tahap tu. Masa tu pukul berapa? Dalam pukul 12 lebih macam tu 12 lah. lebih. 12 lebih. Lepas tu apa yang Ida cerita seterusnya? Okey, lepas tu bila saya dah tengok air naik macam tu, saya pun selamatkanlah benda yang penting. Benda yang penting. Lepas tu saya naikkan dekat atas tu terus. Lepas tu saya dengar yang jiran-jiran lain ni memang dia dah bawa keluar kereta semua. Lepas tu saya baru teringat kereta saya. Saya pun minta tolong jiran dekat depan tu alihkan kereta saya ke sana. Dekat atas bukit tu sikit kan. Lepas tu saya pun masuk balik selamatkan lagi dokumen-dokumen anak dengan suami. Campak juga dekat atas tu. Lepas tu bila saya nak keluar lagi sekali, air tu dah tak pintu ni dah tak boleh nak buka. Memang air tu kuat, laju sebab sangat. Sungai dari sana kan, sungai dekat. Betul. Jadi masa tu air laju. Okey, itulah bermulanya saat Ida terperangkap dalam banjir. Okey, Ida cerita apa yang berlaku lepas tu. Air makin naik. Lepas tu air makin naik. Macam sekejap sangat air tu naik. Lepas tu dah tahu paras ni. Air dah sampai paras ni. Lepas tu saya dekat ruang tamu. Memang barang-barang pun memang habis tenggelam. Lepas tu saya pun panjat yang dekat apa nama? Sini. Okey. Lepas tu kalau saya redah ke belah sana memang dah tak boleh lah, kiranya saya tenggelam kan. Lepas tu saya panjat yang dekat para tu, saya naik ke sana. Nanti kita nak tengok. Kita boleh? Masuk bahagian dapur. Okey. Sekarang ni peti ais rumah Ida juga ni. Betul. Jadi peti air ni pun tenggelam juga. Tenggelam. Bayangkan ya, peti ais ni pun tenggelam. Jadi kita pun tak tahu peti air ni boleh berfungsi lagi ke tak. Berapa lama beli peti ais ni? Baru setahun lebih rasanya kot. Baru setahun lebih. Okey, tapi sebenarnya kereta Ida. Ini kereta Ida. Subhanallah. Kalau kita boleh tunjukkan, kereta putih yang comel ni, sebenarnya Ida boleh cerita sikit tentang kereta ni, kereta putih ni. Baru beli bila? Baru beli baru keluar 30 hari bulan lepas. Kiranya 30 hari bulan 30 hari bulan 9. Maksudnya belum lagi bayar yang pertama. Ya, betul. Kereta ni baru sebulan. Belum lagi bayar dokumen yang bulan pertama. Bayangkan ya. Lepas tu kereta ni dah ditenggelami air dan sekarang sedang dalam proses dikeringkan. Belum tahu lagi boleh hidup ke tak, sebab dah ditenggelami air. Dan kita tahu bila berlaku bencana alam, insurans tak cover. Betul. Jadi insurans tak cover. Jadi ujian mereka yang saya faham ialah mereka dengan seorang anak baru beli kereta, baru nak memulakan hidup. Dan betul. Ida kan Betul. baru nak mula hidup, baru memiliki kereta. Tapi dalam satu malam bencana berlaku. Allahu Akbar. Ida, kami doakan moga Ida tabah, Ida kuat. Suami pun sama. InsyaAllah. Setelah berlalunya ujian, bersama ujian ada kemudahan, ada kesenangan. Allah gantikan dengan rezeki yang jauh lebih baik. Sebab kadang-kadang Allah tarik kita sesuatu, Allah nak tengok kita boleh redha ke tidak. Lalu kita boleh sabar, kita bertahan. Allah gantikan dengan yang tidak disangka-sangka. Betul. Sekarang ni macam redha lah. Yelah, buat masa ni kita tak ada pilihan yang lain kan. Betul. Redha, terpaksa terima, terpaksa lalui. Tuan-tuan, puan-puan, ini bukan satu ujian yang mudah sebenarnya. Bagi orang yang bukan mempunyai simpanan yang banyak, bukan orang yang dalam keadaan maksudnya hidup yang senang, mempunyai kewangan yang banyak, tapi orang yang baru nak memulakan hidup dengan seorang anak, dengan suami. Dan ini satu kisah saja. Di luar sana ada banyak lagi kisah yang mungkin jauh lebih menyedihkan. Jadi sebenarnya kita nak tengok Ida yang kuat, subhanallah. Kita nak tengok dalam macam mana Ida selamatkan diri terperangkap dalam banjir. Di mana? Subhanallah. Mesin basuh pun samalah tenggelam. Ada banyak ni benda sebenarnya. Okey. Apa ni? Angkat kain. Okey. Apa ni minta berhenti kejap. Ustaz, sabar. Jap je. Okey, sekarang apa ni Ida cuba cerita. Ida selamatkan diri dekat mana? Saya panjat dekat sini. Okey, panjat air dah sini. sampai dekat sini. Lepas tu saya panjat dekat sini, saya panjat dekat yang dekat dapur tu. Ya. Lepas tu ikan saya kan pendek kan, tak boleh nak ni. Lepas tu cuba jugalah melompat banyak kali supaya boleh duduk kat atas tu. Oh, jadi sepanjang lebih kurang dalam 4 jam, 5 jam tu Ida duduk atas tu. Betul. Jadi atas tu air tak sampai. Tak sampai. Saya berdoa lah air tak sampai. Ya, alhamdulillah, subhanallah.
Oh, jadi so ada tak bahagian badan yang tenggelam air? Tak adalah. Masa mula saya kat sini je lah sampai sini. Sampai sini. Lepas tu baru saya turun sampai atas. Lepas tu diceritakan sebenarnya banyak pihak yang nak datang bantu Ida. Maksudnya adik lelaki dan beberapa pihak yang lain. Sebab tahu Ida ada dalam rumah ni. Tapi mereka tak boleh nak tempuh arus yang sangat laju daripada sungai. Jadi ada 2 orang adik yang cuba rentas juga. Betul. Cuba masuk tapi mereka terperangkap di tengah jalan. Betul. Diorang pun telefon lah, tanya okey ke tak, okey ke tak. Sepanjang masa memang sentiasa call. Okey, subhanallah, Allah akbar. Itu yang bila ibu Ida datang ke sini duduk nak tengok anaknya selamat atau tidak. Jadi ibu Ida tak tahu yang rumahnya pun dinaiki air. Jadi ibu Ida Puan Rokiah balik-balik tengok rumah pun dah banyak juga barang yang ditenggelami air dan rosak. Subhanallah. Jadi Ida, kita insya-Allah kami pihak Sahabat Amal Care kita akan terus memberi bantuan. Maksud bukan hari ni je lah. Kita tengok hari ni kita tim kita ada yang datang bantu. Kita cuba sampai bersih baru kita tinggal, kita balik. So kita cubalah bantu sampai rumah Ida ni bersih clear. Kawan-kawannya dapat tidur. Malam ni tidur mana ni? Rumah adik lah. Rumah adik dulu kan? Rumah adik dulu. Semalam pun saya tidur rumah adik juga dulu. Ini rumah sewa ke rumah sewa lah. Rumah sewa. Okey. Jadi Ida sekarang ni kerja? Betul. Lepas tu ambil cuti lah ni. Betul, saya ambil cuti. Okey, subhanallah, Allahu akbar. Okey, kita keluar balik. Kita boleh tengok, nampak tak? Nampakkan tak ni bawah rumah apa semua, masya-Allah. Ini maknya Puan Rokiah, subhanallah. Mak kat tengah. Kat sana. Awak kat depan. Sini. Okey. Tadi kan kita bercakap dengan maknya. Kita nak dengar sekali lagi. Boleh? Ya, biar suara jelas sikit. Okey. Apa perasaan Puan Rokiah kan, seorang ibu, ketika anak tu duduk dalam rumah yang kita tak tahu keadaan dia macam mana dan Puan Rokiah tunggu dekat tepi jalan kan. Apa perasaan Puan Rokiah masa tu? Masa tu Tuhan yang tahu. Memang yelah kita kat luar ni, dia kat dalam macam mana tak tahu nak cakap pasal. Ya. Berdoa lah kita kat luar supaya anak selamat. Ya. Jadi bila tengok keadaan rumah anak, lepas tu kereta dia, barang-barang dia, Puan Rokiah rasa macam mana? Sedih jugalah. Tapi yang paling utama anak selamat kan? Anak selamat. Subhanallah, Allahu akbar. Dan maksudnya tepat Allah, maksudnya dalam keadaan susah tu ada kemudahan. Kebetulan anak lelaki dengan suami tak dekat rumah. Jadi kalau tak mungkin keadaan lagi mungkin betul. Itu yang saya fikir. Kalau sebab anak tu badan dia macam besar sikit kan. Macam mana saya nak angkat anak. Yelah pukul 2 pagi kan. Kebetulan anak balik rumah mak. Maksudnya tidur di tempat lain. Jadi dalam kesusahan tu ada kemudahan yang lain Allah bagi. Betul. Itu yang Allah sebut fa inna ma'al usri yusra. Dalam kesukaran ada kemudahan. Jadi mungkinlah kan kalau terperangkap dalam banjir tak sedar tidur pukul 2 nak angkat pula anak ke para tempat yang tinggi. Jadi subhanallah, Allahu akbar. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, insya-Allah ini baru proses, maksud kita panggil pembersihan. Ini peringkat awal sangat. Mereka perlu diteruskan dengan proses sokongan, moral, dari segi emosi mereka. Dan kita dah bincang dah tadi melalui Sahabat Amal Care berapa jumlah bajet yang kita akan bagi kepada setiap rumah yang terkesan, yang semampu kita bagi. Kemudian macam ni tilam apa semua tak boleh nak guna kan. Tilam bantal antaranya kita dah bincang dah, besok kita nak pergi ke Nilai dan kita akan beli 1 lori tilam, mungkin 2-3 lori tilam ke bantal, dan kita akan agihkan kepada semua yang terjejas kawan-kawannya. Mereka dapat tilam, bantal untuk tidur dan barang-barang asas yang lain. Mungkin keperluan untuk pengurusan diri, untuk makan minum, untuk diorang bertahan dalam beberapa hari. Itulah yang kita akan cuba ikhtiarkan insya-Allah. Okey, Ida, mungkin ada apa-apa Ida nak share perasaan Ida masa fikir mati ke kan, ataupun apa pasal Ida masa terperangkap dalam banjir? Kalau setengah jam tahan lagi, ni 4 jam ni. Masya-Allah. Lepas tu saya pula memang jenis tak tahan sejuk kan. Saya tak fikir apa-apa, saya cuma fikir keadaan mak kat luar. Itu je lah. Ya, fikir orang lain juga dalam dia datang nak selamatkan kita, lepas tu tak rumah sendiri pun kena ni kan. Subhanallah. Masa Ida tengok air tu macam lautan dah dalam rumah. Betul, memang dia naik laju sangat. Saya pun memang tak sempat nak buat apa-apa. Allahu akbar, subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan seperti mana tadi Ida terus kuat, semualah yang terlibat, semua yang terkesan. Ni banyak lagi rumah-rumah lain. Betul. Kita tak sempatlah temu ramah.
Tapi kita tahu, tengok, boleh nampakkan mereka sedang berusaha kemas, kosongkan lagi barang-barang. Okey Ida, insya-Allah kita nak tutup dengan satu doa. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita ni. Ustazah baca, Ida ikut ya. Okey. Ini doa ni tuan-tuan puan-puan sekalian adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Salamah. Abu Salamah seorang sahabat Nabi. Kemudian Abu Salamah ajarkan pula kepada isterinya Ummu Salamah. Jadi doa ini sebenarnya doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus apabila kita ditimpa musibah. Sama ada musibah itu besar ataupun musibah itu kecil. Jadi insya-Allah sama-sama ya tuan-tuan puan-puan kita mendoakan insya-Allah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillah wa inna ilaihi Wa raji'un. inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Sesungguhnya kami datang daripada Allah. kami datang daripada Allah. Semua ujian ni daripada Allah. Semua ujian ini daripada Allah. Semuanya Kami kembalikan kepada Allah. kembalikan kepada Allah. Allahumma jurni Allahumma jurni fi musibati fi musibati wa khlufli wa luhli khairan minha. khairun minha. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah berikanlah ganjaran kebaikan, ganjaran kebaikan, ganjaran pahala, ganjaran pahala, ganjaran rahmat-Mu ganjaran rahmat-Mu di atas musibah yang menimpa kami, di atas musibah yang menimpa kami, dan gantikanlah dan gantikanlah dengan yang lebih baik dengan yang lebih baik apa yang hilang, apa yang hilang, apa yang rosak. apa yang rosak. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kebaikan berikanlah kebaikan daripada musibah ini daripada musibah ini di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, Ya Allah, berikanlah kami kesabaran, berikanlah kami kesabaran, keredaan, kekuatan dan pertolongan dan pertolongan daripada-Mu ya Allah, daripada-Mu ya Allah, dan daripada manusia-manusia daripada manusia-manusia yang berhati baik, menghulurkan bantuan, keuangan, tenaga, masa dan doa-doa mereka. Mereka. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Subhanallah, alhamdulillah. Ida, terima kasih. Ustazah sayang Ida, sayang Puan Rokiah. InsyaAllah ada hikmah, ada rahmat Allah di sebalik. Kita tak tahu perancangan Allah ke depan macam mana yang kita nampak hari ini. Tapi yakin Allah sedang merancang sesuatu yang lebih besar akan datang untuk hamba-hambanya yang redha dengan ujiannya. Subhanallah, sekian daripada kami. Kita buat laporan banjir ini daripada Mambau. Ini Mambau. Betul, ya. Daripada Mambau, Negeri Sembilan, antara tempat yang sangat terkesan, yang sangat teruk sebab kawasan ini adalah kawasan yang paling dekat. Tuan Haji, subhanallah. Tuan Haji kat sini juga. Subhanallah, Allahu akbar. Boleh kita temu ramah sikit Tuan Haji? Boleh ya? Insya-Allah. Terima kasih Ida. Subhanallah, Ida pula. Tuan Haji, Tuan Haji pakailah tu. Seronok Tuan Haji pakai. Saya tadi sampai, saya terus nampak Tuan Haji ni dengan lampu dia. Yang menariknya, tengah hari pun Tuan Haji pakai lampu. Kan petang-petang. Saya repair lampu. Oh, repair lampu. Oh. Tuan Haji pakai ni. Ya. Okey. Oh, Tuan Haji Tuan Haji pegang. Boleh pegang macam saya tak? Sekejap ya, boleh. Boleh ni ya. Boleh klik. Boleh clear. Okey. Jadi Tuan Haji pakai lampu sebab apa? Sebab saya nak repair barang-barang ni Lampu elektrik. Rumah-rumah jiran elektrik ni semua dah dia tenggelam dah. Kena air, bila kena air dia ada short kat situ lah. Jadi dia orang lapor kat kita, kita kena ambil tindakan segeralah. Okey, subhanallah. Nama Tuan Haji siapa? Ishak bin Nordin. Jadi Tuan Haji memang ada kemahiran untuk elektrik. Dulu saya memang bekas tenaga nasional, pekerja tenaga nasional. Patutlah Tuan Haji bekas tenaga nasional. Tuan Haji juga sebenarnya mangsa banjir. Sebab rumah Tuan Haji belakang tu je. Belakang. Sebelah ni. Nanti kita tunjukkan, kita duduk belakang rumah Tuan Haji. Jadi Tuan Haji mai datang sini. Okey. Oh, bagi laluan nak balik. Ada orang nak keluar. Okey, kita pergi dekat rumah Tuan Haji pula. Minta maaf. Ini rumah ni. Rumah ni.
Ni semua anak-anak buah. Anak tolong. Allahu Akbar. Masya Allah. Okey. Jadi rumah bahagian bawah teruk jugalah ya Tuan Haji? Bahagian bawah. Ya. Selalunya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini orang rumah? Tak, ni adik. Oh, ni adik. Ya. Masya Allah. Okey, tak apa. Kita nak teduh sikit sini. Okey, Tuan Haji. Jadi, Tuan Haji Ishak kita ni, dia ada kemahiran dari segi electrical. Sebab dulu kerja TMB. TMB. Jadi sekarang, sebab tu saya tengok tadi, bila sampai Tuan Haji dengan lampu dia tu, rupanya Tuan Haji sedang membantu. Maksudnya membaik pulih lah. sebab tengah live orang ni sedang bantu untuk baik pulih jiran-jiran elektrik apa semua. Rupanya pandai ni elektrikal. Subhanallah. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan ni Masya Allah turut membantu juga jiran-jiran. Jadi boleh Tuan Haji cerita sikit apa yang berlaku malam tadi? Sedar tak air-air apa semua? Saya tak tinggal kat sini. Saya tinggal di Kampung Soga. Kampung Soga Kuala Sawah. Kuala Sawah. Ini rumah siapa? Ini rumah ibu, arwah ibu. Arwah ibu. Ada orang duduk sini? Okey, subhanallah. Adik saya duduk. Adik duduk. Okey. Subhanallah. Minta maaf ya. Tak apa Tuan Haji, kita faham. Sebut arwah ibu. Ya, sebut arwah ibu kita terasa kan, sebab ini rumah pusaka dan rumah Tuan Haji dibesarkan. Ya, ini ada rumah pusaka, rumah arwah ibu. Jadi ada adik duduk sini. Adik duduk sini. Masya-Allah. Ya. Akak duduk sini. Ni adik saya duduk sini. Subhanallah. Ya. Jadi bila tahu ada musibah ni, adik-beradik pun berkumpul lah. Adik-beradik berkumpul ya. Subhanallah. Jadi ni rumah ni dah kira-kira dah lama dah tak terlibat dengan banjir. Lebih kurang dalam hampir lah 20 tahun. Cuma kalau air hujan lebat apa semua, dia air ni dia para sungai depan tu je lah. Tak melimpah lah. Tak melimpah tapi sikit-sikit je lah. Ni kita tak sangka, memang kita tak sangka pasal dah tempoh beberapa jam saja. Dalam masa 2-3 jam aja. 2-3 jam saja. 2-3 jam aja. Adik saya pun dia tak sedar, bangun tidur, tengok dia air dah ada kat bawah. Jadi dah tak dapat nak pergi mana lah. Betul. Masya-Allah. Rumah saya yang bahagian atas ni memang tak pernah kena pun. Tak pernah kena. Kali ni sampai. Oh, memang air sangat tinggi. Sangat tinggi. Masya-Allah. Jadi ni adik-beradik ni. Ni adik-beradik. Subhanallah. Memang adik-beradik duduk sekitar sini. Tak ya, Kuala Lumpur. Oh, dari jauh lah datang. Dari Kuala Lumpur. Jadi lepas polis cakap nak bantu keluarga tu, lepas jadi. Okey. Adalah hikmahnya kalau kita tengok, boleh kita tengok ke dalam. Boleh. Silakan. Kita masuk ke dalam sikit. InsyaAllah antara tujuan kita ni sebab kita nak mengumpul banyak sumbangan daripada orang ramai. InsyaAllah kita akan salurkan kan sumbangan, bantuan. Ini anak-anak saudara. Ini semua anak buah. Anak buah ni. Masya-Allah. Dari semalam adik kemarat berkumpul kan? Hajar daripada mana? Saya Taman Kewira, Ampangan. Oh, Ampangan. Ampangan kena juga kan? Ampangan dia belah Jiboi. Belah Jiboi. Kampung Ismail tu kan? Okey. Oh, jadi bawah ni memang tenggelam lah semua ni. Memang tenggelam. Ni parahnya. Ya, tinggi betul. Jadi yang ni boleh hidup lagi tak ni? Sebab dia barang elektrik kan? Dia dah terbalik. Semua terbalik kena. Dia jatuh bawah. Itulah dia. Sebab kalau kita tengok rumah macam rumah tu tadi pun samalah. Habis dia punya kereta. Kali ni naik sampai atas ni. Naik sampai atas. Sampai pukul 5 puan. Sampai pukul 5 ke atas. Yalah. Kalau naik atas pun boleh. Ya, betul. Subhanallah. Jadi inilah adik yang duduknya. Ni adik saya yang duduk. Jadi duduk berapa orang? Ini dengan suaminya. Mari Kak. Okey, subhanallah. Apa ni? Nama siapa ya, Hajar? Asma. Okey. Kita faham. Mungkin masih terkejut, trauma, banyak barang yang rosak, insya-Allah. Kita doakan kekuatan. Kita cuba bagi sokongan, masya-Allah. Allahu akbar.
Jadi Hajah duduk dengan suami je berdua. Ya. Sedar tu pukul berapa? Saya sedar dalam pukul 1:30. 1:30. Tapi air masa tu dah tinggi. Air dah tinggi dah Pak Rasmi. Dah tak boleh nak lalu dah. Dah tak boleh nak lalu Dah apa tak semua boleh dah. nak benda dah. Jadi tapi syukur juga sebab ada rumah bahagian tinggi ni. Saya sempat naik atas, pelan-pelan lah saya naik atas. Kan? Lepas tu tak lama tu air dah paras ni. Air dah sampai paras. Hai saya lah. Ya. Sebelah itulah saya nampak sebelah sana tu. Okey, baru lagi lah tu. Dah sejak lahir. Oh, sejak lahir. Sejak Tapi lahir sebelah Ustazah. sini InsyaAllah lah nampak lagi lah. Hajah kenal ke saya? Selalu tengok dalam TV. Saya tengok dalam TV. Ya. Selalu kalau ada. Terima kasih Tuan Haji. Masya Saya kenal. Saya selalu tengok dalam TV Ustazah. Ceramah kan. Alhamdulillah ini kita jumpa. Ya. Ada hikmah dia kan. Ya, Sampai Allah nak rezeki saya dapat jumpa orang-orang sabar ni, orang kuat ni. Kan orang yang diberi ujian lalu bersatu hati. Ini semua abang-abang saya lah. Abang datang, Kakak, anak-anak buah saya datang. Datang kan, berkumpul kan. Dan kita doakan Allah gantikan musibah ini dengan sesuatu yang jauh lebih baik. InsyaAllah. Yang paling utama kita nak berkumpul dekat syurga dengan ibu dan ayah kita kan. Dengan arwah mak, arwah ayah. Jadi jalan Allah nak bagi ke syurga ni macam-macam cara lah. Allah beri ujian sakit, bagi ujian musibah macam ni. Nak tengok dan saya tengok semua dalam keadaan yang positif kan. Sabar, redha. Jadi kita insya-Allah berjayalah lulu dalam ujian ni. Ya, insya-Allah. Dan kita sahabat Amal Care memang kita sebenarnya tim kita dah bersih banyak rumah daripada semalam. Daripada pagi sampai malam kita pergi ke sebuah rumah. Sekarang ni bersihkanlah ada beberapa buah rumah lagi. Dan insya-Allah kita akan bagi bantuan tu berterusan lah. Mungkin esok ada tim kita ziarah tanya apa yang diperlukan, kan apa yang ni. InsyaAllah, subhanallah. Terima kasih Tuan Haji Ishak dan Hajah Nur Asma. Nama lebih kurang lah kita. Asma. Tuan Haji Cik Mak Ali. Cik Mak Ali. Mak Ali. Tuan Haji Mak Ali. Subhanallah. Ni muka macam sama adik-beradik lah ni. Sama mana yang adik-beradik. sulung? Ni abang saya yang sulung. Oh, ni abang lo. Ni yang nombor 4. Nombor yang 4. Ni kakak nombor 3. Kakak nombor 3, nombor 1, nombor 3, nombor 4. Nombor 2 tak datang. Ni nombor 5. Nombor 5. Semua 5 beradik. Saya nombor 6. Yang kecil. Yalah. Okey. Ni adik. Muka sama dengan Rahmat. Ni Rahmat. Tu mak saya lah. Alhamdulillah ada gambar yang kekal ni. Ramai keluarga dia besar. Masya Allah, Allahu Akbar. Cucu cicit semua tu. Oh, itu gambar rumah ni lah. Tak. Rumah di Ampangan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita doakan keluarga ini Allah kurniakan penyatuannya di syurga sekeluarga, menempuh segala ujian dan cabaran ini dengan sabar. InsyaAllah. Dan kita nak tutup dengan doa. Doakan doa ni kan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar bila ditimpa ujian dan musibah. Jadi doa ini memang daripada Rasulullah. Rasul ajar kepada kepada Abu Salamah. InsyaAllah kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita boleh ikut ya. Okey. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya ya Allah, semuanya ini datang daripadamu dan kepadamu juga dikembalikan. Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran kebaikan di atas musibah ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik. Gantikanlah ya Allah dengan ya Allah yang lebih baik di sisimu di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kesabaran, keredaan, pertolonganmu dan pertolongan manusia-manusia yang baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih semua. InsyaAllah. Terima kasih. Mungkin ada Tuan Haji Ishak nak cakap apa-apa. Okey.
Pertamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih pada pihak sahabat Amal Care kerana mengambil berat dan perhatian di atas apa bencana-bencana yang telah berlaku dan segala apa yang pertolongan yang diberikan. Okey, sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Tuan Haji cakap sikit. Masya-Allah Tuan Haji. Terima kasih banyak pada pihak puan yang sudi datang ke rumah buruk kami ni. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih lah. Semoga Tuhan akan membalaskan segala jasa baik puan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih puan. Terima kasih Tuan Haji semua. InsyaAllah tempat ini tempat dilahirkan, tempat dibesarkan. InsyaAllah Allah kumpulkan kembali. Di sini rumah ini kita dikumpulkan kan, adik-beradik, anak-anak, dan Allah kumpulkan kembali di syurga bersama ibu dan ayah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada semua. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Teruskan memberi sokongan daripada apa yang mampu kita ada. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi.